Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung dalam bab sujud sahwi. Sujud sahwi seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, setiap mazhab berbeza kedudukan sujud sahwi. Ada yang sebelum daripada salam, ada selepas daripada salam. Dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah menyatakan sujud sahwi adalah selepas salam. Tak kira berlaku kekurangan atau berlaku penambahan, apa juga situasi yang menyebabkan sujud sahwi, mazhab Hanafi, Abu Hanifah menyatakan sujudnya adalah selepas daripada salam. Ini berdasarkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, dia menyatakan Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sembahyang berlaku penambahan ataupun kekurangan. Apabila Nabi memberi salam, maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahdatsa fi shalah syai'un, adakah berlaku di dalam solat ini sesuatu? Kemudian Nabi menyatakan, wa ma zak, apa yang berlaku dalam solat sebentar tadi? Maka sahabat menjawab, sallaita kaza wa kaza fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah fasajada sajdatain thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi shalah syai'un amba'tukum bih walakin innama ana basharun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhkuruni. Ditanyakan kepada Nabi SAW, adakah sesuatu berlaku dalam solat? Maka Nabi kata, apa yang berlaku? Sahabat menyatakan, kamu semayang seperti ini. Kemudian Nabi sambung menghadap kiblat. Nabi sujud dengan 2 kali sujud. Nabi tambah 2 rakaat. Sebab Nabi semayang 2 rakaat zuhur ataupun asar, kurang 2 rakaat. Kemudian Nabi bagi tahu, lau hadatsa fi shalah, kalaulah berlaku sesuatu dalam solat, maka aku akan bagi tahu kepada kamu. Bila aku tak bagi tahu, mana kemungkinan aku terlupa. Kemudian Nabi menyatakan, hanya saja aku ni manusia seperti kamu. Hanya saja aku ni manusia, aku lupa seperti mana kamu lupa. Fa idza nasit, apabila aku lupa, fazakiruni, ingatkan aku. Kemudian Nabi menyatakan, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma alaihi thumma yasjud sajdatain. Bila mana seseorang itu berlaku ragu-ragu dalam solat dia, maka dia cari yang mana yang lebih tepat, sangkaan kuat dia. Kemudian dia sempurnakan sembahyang dia, kemudian dia sujud dengan 2 kali sujud. Dan ini sempurnakan sembahyang, lepas beri salam baru sujud 2 kali. Ini dalam mazhab Hanafi. Dan dalam mazhab Hanafi mereka boleh mengikut dengan sangkaan kuat. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Mana kalau berlaku 3 ke 4 rakaat, 3-4 rakaat dalam mazhab Hanafi, kalau pertama kali batal. Tapi kalau kedua, ataupun kali ketiga, ataupun kali beberapa kali, tak kira kali ke berapa pun, boleh ikut sangkaan kuat dia. Kalau sangkaan kuat dia 80%, 90%, 4 rakaat, maka itu dikira 4 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia tak diambil kira, kita panggil ghalabatul dhann, jadi sangkaan kuat. Dia diambil kira yakin. Kalau 3-4, walaupun rasa macam 4, 90% rasa macam 4, tetap ambil yang paling sikit 3 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Dalam mazhab Hanafi dia berbeza, mengikut sangkaan yang kuat. Dalam mazhab Malik, dia mengambil 2 hadis, 2 hadis, iaitu hadis daripada Ibnu Buhainah dan juga hadis daripada Abu Hurairah. Hadis ini, 2 hadis ini, ada yang menyatakan sujud sebelum daripada salam, ada yang menyatakan sujud selepas daripada salam.
Dalam mazhab Malik mengambil kira dua-dua ni. Dua-dua dia ada. Cuma berlaku penambahan sujudnya selepas salam, berlaku kekurangan sujud sebelum salam dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i kita juga mengambil daripada dua hadis daripada Abdurrahman bin Auf dan juga Abi Sa'id Al-Khudri, iaitu Nabi kata, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, bila mana salah seorang di kalangan kamu sembahyang, dia tak tahu berapa rakaat, asalasan aw am arba'an, 3 ke 4 rakaat, maka Nabi kata falyatrah asyak wal yabni ala mastayqana, buang yang ragu-ragu, ambil yang yakin, iaitu ambil yang sedikit. Thumma yasjud sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud, itu sujud sahwi, qabla an yusallim, sebelum dia beri salam. Sebelum salam tahallul, salam selesai solat, sujud dulu dua kali sujud, iaitu dipanggil sebagai sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, sekiranya sembahyang tersebut 5 rakaat, sebab kita tak tahu, kita ambil paling sikit, kemungkinan betul lah 4, jadi kita tambah 1 lagi, jadi 5. Syafa'na lahu salatah. Jadi sembahyang tersebut akan memberi syafaat kepada orang yang sembahyang tadi. Wa in kana shalla itmaman, kalau benar kurang, maka dia telah menyempurnakan li arba'in, 4 rakaat, kana starghiman li syaitan, dan itu adalah untuk menghina syaitan, sebab syaitan memberi waswas dalam solat kita. Itu semua hadis. Ada 2 hadis, saya bacakan satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, satu lagi daripada Abdurrahman bin Auf, tapi lebih kurang sama, iaitu semua adalah sujud sahwinya sebelum daripada salam. Bagaimana mazhab Syafi'i menjawab hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mazhab Abu Hanifah mengambil dalil daripadanya, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ashabus Syafi'i dan juga Imam Syafi'i menyatakan, sebab apa di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dilewatkan sujud tadi, ataupun kisah seorang sahabat Nabi, dia punya tangan panjang, dia cuik Nabi, dia kata, adakah kamu telah qasarkan solat ataupun kamu terlupa? Kamu pendekkan solat, zuhur telah menjadi pendek 2 rakaat, disebabkan kamu menerima wahyu baru, ataupun kamu terlupa. Berdasarkan kisah daripada seorang sahabat Nabi ini, maka ulama Syafi'i menyatakan dilewatkan sujud dalam hadis ini adalah kerana terlupa, bukan maksudnya selepas daripada salam. Bukan selepas daripada salam sujud, tapi kerana terlupa. Itu yang ulama Syafi'i jawablah. Kerana di dalam solat ini boleh berlaku lupa lebih daripada sekali. Boleh berlaku mungkin 2 kali, mungkin 3 kali boleh lupa. Berdasarkan hadis yang ulama Syafi'i datangkan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abdurrahman bin Auf untuk menyatakan, menerangkan hukum sujud sahwi yang jelas, tak mungkin, tak perlu ditakwilkan lagi, iaitu sujud sahwinya sebelum daripada salam. Bila sujud sahwi selepas daripada salam, dalam hadis, bila datang satu hadis menyatakan sujud sahwi selepas salam, ulama Syafi'i meletakkan hadis tersebut kerana terlupa. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, tak kira berapa kali kita lupa pun, 3-4 kali lupa menyebabkan sujud sahwi, tetap sujud sahwinya ada hanya sekali lah. Sekali itu maksud 2 kali sujud. Kita lihat sekiranya imam bermazhab lain, ataupun imam sujud selepas daripada salam, maka adakah makmum perlu mengikuti imam tersebut ataupun tidak? Ulama-ulama Syafi'i menyatakan, apabila seseorang sembahyang di belakang imam, kemudian dia terlupa sesuatu, maka imam akan menanggung segala kesilapan yang menyebabkan kena sujud sahwi, imam akan tanggung, sebab dia makmum.
sebab dia makmum. Melainkan bila mana imam dah beri salam, dia masbuk, dia bangun, kemudian berlaku kesilapan dalam sembahyang dia, maka dia kena sujud sahwi. Kalau dia berlaku kesilapan yang menyebabkan sujud sahwi lah. Contohnya imam beri salam, dia bangun, dia pun tak tahu berapa rakaat yang dia masbuk, dia pun lupa sama ada satu ataupun 2 rakaat, dia lupa. Bila dia lupa, dia ambil yang paling sedikit dan kemudian sujud sahwi, sebab imam tidak menanggung lagi keraguan yang ada pada diri dia selepas daripada imam beri salam. Imam tidak tanggung lagi. Okey. Kemudian kalau imam beri salam, kalaulah imam meninggalkan sujud sahwi, imam tak buat sujud sahwi kerana terlupa ataupun sengaja, ataupun imam tersebut dalam mazhab dia adalah dilewatkan sujud sahwi selepas daripada salam, apa perlu makmum buat? Maka makmum perlu sujud sahwi. Imam beri salam dah habis lah. Kita tak perlu beri salam, sujud sahwi kemudian beri salam. Tak perlu niat keluar daripada ikut imam sebab kita sudah habis. Kita sujud, kita tak perlu niat mufaraqah. Sebab imam dah habis sembahyang lah. Imam beri salam, kita sujud sahwi. Kalau imam dia beri salam kemudian dia sujud sahwi, imam beri salam kemudian sujud sahwi, maka bagaimana situasi makmum? Kita perlu lihat dalam situasi ini, makmum kalau dia terlupa, dia beri salam juga tapi dia terlupa nak sujud sahwi. Sebab bila imam buat satu kesilapan yang menyebabkan sujud sahwi, imam lupa baca doa kunut, imam lupa tahiyat awal, imam tak buat sujud sahwi, makmum disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Berbeza dengan makmum. Kalau makmum yang melakukan kesilapan yang menyebabkan sujud sahwi, maka imam akan tanggung. Tapi bila imam yang melakukan kesilapan yang menyebabkan sujud sahwi, makmum tidak tanggung dan imam disunatkan sujud sahwi. Bila imam tak buat, makmum disunatkan buat, disunatkan melakukan sujud sahwi. Situasi yang kita nak bagi tahu sekarang ini, imam dia beri salam kemudian dia sujud. Kita pun tak tahulah sama ada imam mazhab dia sujud selepas salam ataupun dia terlupa sujud sahwi sebelum salam, dia teringat selepas salam dia sujud. Situasi makmum ni ada beberapa situasi. Situasi yang pertama, sekiranya makmum tersebut dia juga terlupa. Dia terlupa macam imam. Dia terlupa nak sujud sahwi, dia pun beri salam. Bila beri salam, hukumnya dia wajib ikut imam sekali ketika sujud sahwi selepas daripada salam. Imam beri salam, makmum beri salam, lepas tu imam sujud, makmum pun wajib sujud sekali. Kalau makmum tak sujud, kalau makmum tak sujud, hukumnya batal sembahyang. Batal sembahyang makmum. Bila dia kembali kepada sembahyang, maka dia perlu jagalah. Kalau dia terkentut, dia dah beri salam tapi dia sambung teringat sujud sahwi ataupun dia ikut imam sujud sahwi kemudian terkentut, bila terkentut sembahyang dia semua batal. Bukan sujud sahwi itu batal, sembahyang dia kena sembahyang sekali lagi. Itu situasi pertamalah. Makmum juga khayal, dia terlupa, imam tak sujud sahwi, dia pun tak sujud sahwi. Situasi yang keduanya, bila imam sujud sahwi selepas salam, makmum tahu sepatutnya aku ni kena buat sujud sahwi ni sebab imam tak baca, tertinggal tahiyat awal, sepatutnya aku kena sujud sahwi, tapi dia sengaja tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Bila tak nak sujud, imam lepas beri salam dia sujud, imam sujud, makmum dah beri salam dah, memang dia niat tak nak sujud sahwi pun, maka hukumnya pada ketika itu, situasi yang kedua ini, tidak wajib bagi makmum untuk mengikut imam. Apabila imam turun sujud, makmum tak wajib lagi ikut, sebab dia dah memang sengaja niat dah, memang dia nak putuskan sembahyang dengan beri salam, dia tak nak buat sujud sahwi. Jadi bila imam, lepas tu imam sujud, dia tak wajib sujud sebab dia dah
kita panggil inqita'ul qudwah, iaitu terputus hubungan makmum dengan imam. Sebab dia sengaja nak beri salam, memang tak nak sujud. Kalau makmum belum beri salam, tadi situasi pertama, situasi kedua, makmum dah beri salam, imam beri salam, makmum beri salam. Cuma kita lihat makmum tu sengaja ke tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, imam beri salam, dia pun terus beri salam, dia tak terfikir nak sujud sahwi. Hukumnya wajib dia ikut imam sujud sahwi sekali selepas daripada beri salam. Tapi kalau dia tahu memang sujud sahwi, tapi dia memang saja tak nak sujud sahwi, bila imam beri salam, dia pun beri salam, memang tak nak sujud sahwi, kemudian imam sujud sahwi, maka makmum tak wajib sujud sahwi, sebab dia telah terputus hubungan dia dengan imam. Situasi ketiga dan keempat, sekiranya makmum belum beri salam, imam dah beri salam, kemudian imam sujud sahwi, makmum tak sujud lagi. Ini kita tak bincanglah tentang imam, sebab apa imam sujud sahwi selepas salam, sama ada dia terlupa ataupun dia mazhab lain, sama je. Sama ada dia mazhab bukan mazhab Syafi'i ke, dia mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki, dia sujud selepas salam. Bagi makmum ini, situasi yang ketiga, kalau makmum tersebut belum beri salam, dia tak beri salam lagi, imam beri salam, kemudian imam sujud, yang makmum belum beri salam, apa makmum perlu buat? Fa'adal imam liyasjud, imam sujud sahwi selepas salam. Maka pada ketika itu, fa in 'ada ba'da an sajada al ma'mum lis-sahwi lam yutabi'hu, sekiranya imam kembali sujud, imam sujud selepas daripada makmum sujud sahwi, maka makmum tak perlu mengikuti imam. Maksudnya situasi ketiga ni, imam beri salam, makmum tak beri salam lagi, dia terus sujud. Kemudian bila dia sujud sahwi, imam pun sujud sahwi juga. Jadi adakah perlu dia bangun balik sujud sahwi mengikut imam? Hukumnya tak perlu. Tak perlu dia ikut imam dah, sebab telah terputus, kita panggil qat'ul qudwah, telah terputus hubungan makmum dengan imam disebabkan makmum sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu situasi ketiga lah. Situasi ketiga ini, makmum tak beri salam lagi, imam dah beri salam, cuma imam tak sujud lagi. Makmum sujud dulu. Bila makmum sujud dulu, kemudian baru imam sujud, sama ada imam mazhab lain ataupun imam baru teringat dia tak buat sujud sahwi, makmum tersebut tak perlu berpatah balik ikut imam, dia selesaikan sembahyang sendiri. Sekiranya situasi yang keempat, imam beri salam, kemudian imam sujud, makmum tak sujud lagi, maka pada ketika itu apa yang perlu makmum buat? Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, makmum tidak perlu mengikuti imam. Bahkan dia sujud perseorangan diri dia, kemudian dia beri salam seorang-seorang, tak perlu terikat, tak perlu keterikatan perbuatan dia dengan imam, dia habis. Bila mana situasi yang keempat ini, bila mana imam beri salam, kemudian imam sujud, makmum tak sujud lagi dan makmum tak beri salam lagi pun, maka situasi yang keempat ni, makmum terus saja sujud, selesaikan sembahyang dia berseorangan, dia beri salam, dia tak perlu tunggu imam. Okey, itu 4 situasi lah yang saya bagi tahu tadi. Kesimpulan saya ulang sekali lagi, sekiranya imam beri salam kemudian sujud selepas beri salam, sujud sahwi, sekiranya makmum dah beri salam, kita lihat kalau makmum tu memang sengaja beri salam, memang tak nak sujud sahwi, dia tak boleh sujud dah, sebab dah telah terputus hubungan dia dengan imam. Kalau dia pun khayal, dia beri salam sekali dengan imam makmum, maka hukumnya wajib dia ikut imam sujud sahwi. Itu kalau dia dah beri salam lah. Kemudian situasi yang ketiga, keempat, kalau makmum tak beri salam, imam dah beri salam, makmum tak beri salam lagi,
kita tengok kalau makmum tu sujud dulu sebelum imam sujud, maka makmum tak perlu ikut imam. Sama juga situasi yang keempat, kalau imam beri salam, imam sujud, makmum tak beri salam lagi, makmum tak sujud lagi, maka makmum boleh sujud dan tak perlu ikut imam. Tak perlu mengikut imam. Bukan tak perlu, tak boleh mengikut imam. Bahkan dia kena sembahyang sujud sahwi berseorangan dan memberi salam juga berseorangan, tak terikat dengan imam. Boleh Okey. Kemudian sekiranya imam bangun pada rakaat yang kelima kerana terlupa, kemudian makmum pula niat mufaraqah selepas imam sampai. Bila dia niat mufaraqah, makmum niat mufaraqah selepas mana imam sampai ke batasan orang yang rukuk, sampai batasan orang yang rukuk. Imam dah bangun dah, naik rakaat kelima. Kemudian pada ketika itu barulah makmum niat mufaraqah, maka disunatkan makmum untuk sujud sahwi. Sebab apa? Sebab apa disunatkan bagi makmum sujud sahwi? Kerana niat mufaraqah dia itu adalah selepas imam dah naik ke rakaat yang berikutnya, dah naik ke rakaat, dah hampir kepada qiyam lah, hampir kepada qiyam. Tapi kalau dia niat mufaraqah, imam tak bangun ke batasan rukuk lagi, masih baru nak tekan tangan, baru nak bangun, jadi dia niat mufaraqah, maka pada ketika itu tak perlu sujud sahwi. Sebabnya yang saya bagi tahu tadilah, bila mana imam melakukan kesilapan yang perlu sujud sahwi, maka penyakit tersebut ataupun perkara tersebut akan tular kepada makmum. Makmum juga terkena juga. Bila imam bangun rakaat yang kelima, imam kena sujud sahwi, sebab dia pun rasa ragu-ragu tu rakaat keempat ataupun rakaat ketiga ataupun keempat. Tapi makmum yakin tu rakaat kelima. Hukum makmum adalah niat mufaraqah. Sekiranya imam dah berdiri selepas batasan orang yang rukuk, dah hampir kepada qiyam, maka pada ketika itu niat mufaraqah, walaupun makmum niat mufaraqah, disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau imam tak sampai ke batasan rukuk lagi, sebelum tu baru nak bangun, belum berdiri lagi, baru nak berdiri, pada ketika itu makmum niat mufaraqah, tak perlu sujud sahwi. Okey. Itu antara beberapa perkara lah mengenai dengan sujud sahwi. Kita lihat sambungan pada minggu yang lalu, sambungan pada minggu yang lalu mengenai dengan sujud sahwi. Kita ada sebutkan, sekiranya berlaku ragu-ragu, tak kira ragu-ragu rakaat kita ke, ataupun berlaku ragu-ragu mengenai sembahyang kita, terutamanya yang kita sebutkan mengenai dengan rukuk lah. Bila orang yang masbuk datang rukuk, Allahu Akbar, rukuk, dia tak tahu sempat ke tak, dia rasa was-was, sempat ke tak sempat rukuk bersama dengan imam. Kalau sempat rukuk berserta tumaninah bersama imam, dapatlah rakaat tersebut. Kalau tak sempat, maka tak dapat rakaat. Dia tak tahu, dan tak tahu tersebut dia tidak tahu sampailah imam beri salam. Dia pun bangun rakaat yang berikutnya, dan bangun tersebut masih lagi dirasa was-was, dapat ke tidak dapat tadi, maka hukumnya tambah satu rakaat dan disunatkan sujud sahwi. Asalnya beragu-ragu dalam solat ini, makmum dia tak perlu sujud sahwi sebab imam tanggung. Tapi bila mana dah beri salam, masih tak hilang lagi ragu-ragu was-was tadi, maka perlu kena sujud sahwi. Disunatkanlah.
Kita ada sebutkan juga pada minggu yang lalu, makmum kalau dia bangun, imam bangun rakaat yang kelima kerana terlupa, kemudian imam teringat, ini rakaat kelima ni, imam duduk, hukumnya wajib. Wajib dia duduk, on the spot dia duduk, tak perlu rukuk, tak perlu sujud, on the spot terus duduk tahiyat akhir. Segera. Kalau tak duduk segera, hukumnya batal sembahyang dia. Kalau imam bangun rakaat yang kelima ni, maka pada ketika itu makmum tak boleh mengikuti dia walaupun makmum tersebut masbuk. Dia kena selesaikan sembahyang berseorangan. Yang afdal bagi makmum adalah niat mufaraqah, tak perlu ikut imam, selesaikan sembahyang seorangan dan dia niat mufaraqah. Dan boleh juga kalau tak nak niat mufaraqah, dia tunggu pada tahiyat akhir, tunggu sampai imam habis rakaat kelima. Seperti yang kita bincang dululah, kita pun tak tahu kemungkinan imam dia yakin dia tak baca Fatihah rakaat kedua tu, dia terus baca surah. Sembahyang Zuhur tadi rakaat kedua, dia terus baca surah, tak baca Fatihah. Jadi dia naik rakaat kelima, sebab rakaat kelima tu rakaat yang keempat bagi dia. Bagi kita tahu dia rakaat yang kelima, tak perlu ikut. Yang afdalnya niat mufaraqah. Kalau tak nak pun tak apa, tapi tunggu dalam tahiyat akhir. Rakaat yang keempat tu kita tunggu imam selesaikan rakaat kelima dia. Tapi yang afdalnya adalah bagi makmum niat mufaraqah lah. Yang tu yang terbaik. Kalaulah imam sujud sahwi, makmum dia tak habis lagi tahiyat akhir. Tahiyat akhir makmum belum habis. Imam dah sujud sahwi dah. Apa yang perlu buat? Nak sempurnakan tahiyat akhir ataupun nak sujud dulu kemudian baru sempurnakan tahiyat akhir? Di sini ada dua pandangan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Ramli. Dua-dua pendapat ni kuatlah. Ibnu Hajar kata ikut je imam. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi sekali dengan imam. Kemudian imam duduk antara dua sujud, kita duduk antara dua sujud. Imam sujud sahwi sekali lagi, kemudian imam bangun duduk tahiyat akhir, imam beri salam, tak perlu baca tahiyat akhir. Kita makmum yang tak habis lagi tahiyat akhir, sempurnakan. Pendapat Imam Ramli kata tak, kita sempurnakan saja tahiyat akhir kita, kemudian baru sujud bersama dengan imam. Ini semua situasi dia bagi orang yang muwafiq. Orang muwafiq ni orang yang daripada awal bersama dengan imam, bukan orang yang masbuk. Ada pun orang yang masbuk, maka dia perlu sujud bersama dengan imam. Ittifaq. Sama ada dia dah habis tahiyat, bacaan tahiyat ataupun tak habis lagi. Dia tak perlu sempurnakan bacaan tahiyat akhir dia. Sama juga bila tuan-tuan masbuk dalam sembahyang berjemaah, contohnya kita masbuk sembahyang maghrib 3 rakaat, kita masbuk. Bila rakaat yang ketiga tu imam baca tahiyat akhir, kemudian imam bangun, lepas imam baca tahiyat akhir, imam beri salam, kita tak habis lagi baca tahiyat ni. Jadi kita tak perlu, kita kalau masbuk tak perlu membaca sampai habis tahiyat akhir tu, baca sampai wa ala ali sayyidina Muhammad saja. Tapi kita tak sempat habis, baru assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Imam dah beri salam dah. Kita ni masbuk, adakah kita perlukan habis sampai wa ala ali sayyidina Muhammad? Tidak perlu. Terus bangun pada rakaat yang berikutnya. Itu sepakat di kalangan ulama. Berbeza dengan seseorang yang mana dia masbuk, dan masbuk dia itu tahiyat akhir imam adalah tahiyat awal dia. Tahiyat akhir imam adalah tahiyat awal dia. Contohnya sembahyang maghrib lah. Bila sembahyang maghrib, dia datang, imam dah rakaat yang kedua. Bila dia masuk, imam rakaat yang kedua. Bila imam berada pada tahiyat akhir rakaat yang ketiga, makmum adalah tahiyat awal. Sebab dia datang, imam berada pada sembahyang maghrib rakaat yang kedua. Imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Jadi bila makmum tahiyat awal, dia makmum lambat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la, imam dah beri salam. Pada ketika itu dia tak perlu bangun. Dia tak perlu bangun untuk sempurnakan rakaat bilangan yang masbuk dia, tapi disunatkan bagi dia habiskan dulu bacaan tahiyat awal dia, sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Asalnya sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu asalnya lah.
Tapi disebabkan dia masbuk dan untuk meraihkan juga meraihkan rakaat terakhir imam, dia disunatkan tambah wa ala ali sayyidina Muhammad, pada tahiyat awal dia kena habiskan juga, bukan habiskanlah sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu disunatkan. Itu bila mana rakaat makmum tahiyat awal, rakaat imam adalah tahiyat akhir, duduk imam tahiyat akhir. Berbeza dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini bila orang yang masbuk, tak kiralah sama ada itulah tempat tahiyat awal dia ataupun bukan tahiyat awal dia, disunatkan bagi dia tak perlu habiskan tahiyat awal dia, bahkan kena sujud sekali dengan imam, itu disunatkan. Walaupun kita kata itu adalah rakaat yang kedua bagi makmum tahiyat awal dan imam tahiyat akhir, tapi imam dah sujud sahwi, makmum tadi adakah perlu sujud sahwi ataupun nak habiskan tahiyat dulu? Maka ulama kata habiskan tahiyat tu sunat je, ikut imam tu wajib. Jadi tak perlu habiskan tahiyat awal, terus sujud bersama dengan imam. Okey. Kalaulah makmum dia terlewatlah sujud sahwi, terlewat daripada imam, sampai imam dah selesai sujud sahwi lah, baru dia teringat, tak tahu dia punya fikir apa dalam sembahyang, tak tahu sampai imam dah beri salam tahiyat sujud sahwi lah, baru dia teringat tak sujud sahwi tadi. Di sini Imam Ar-Ramli menyatakan tak wajib untuk dia melakukan sujud sahwi, kerana tempat untuk dia ikut sujud sahwi telah habis, telah tamat tempoh dia. Walaupun hukum asalnya memang wajib dia buat, tapi sebab dia khayal dalam semayang sampai tak pasal imam sujud sahwi, sedar-sedar imam dah beri salam dah, Imam Ramli kata tak perlu sujud sahwi. Tapi pendapat Ibnu Hajar berbeza. Pendapat Ibnu Hajar dia mengikut kepada guru dia. Guru dia adalah Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia kata wajib sujud sahwi juga, walaupun imam dah beri salam daripada dah habis sujud sahwi dah beri salam, wajib apa, makmum tadi sujud sahwi juga. Kalau dia beri salam, dia tahu hukum, dia tak boleh beri salam lagi, kena sujud sahwi dulu, maka batal sembahyang mengikut pendapat Ibnu Hajar lah. Kalau dia terlupa bagaimana kalau dia terlupa? Kalau dia terlupa, kita lihat sekiranya lama masanya, maka tak perlu sujud sahwi lah, dia kena mulakan balik sembahyang. Kalau tak lama, maka pada ketika itu dia boleh sujud sahwi. Jadi pendapat Ibnu Hajar dia lebih kurang dengan pendapat Imam Ramli sebenarnya. Sebab yang pertama tu, kalau dia beri salam dengan sengaja, makna dia bukan kerana khayal, memang sengaja nak sujud sahwi, itu memang batal. Imam Ramli pun kata batal, sama dengan Ibnu Hajar. Cuma kalau dia terlupa ataupun dia khayal, pendapat Imam Ramli kata tak perlu sujud sahwi lah, tak perlu sujud sahwi, sebab dah tamat tempoh dah, imam dah beri salam dah, bangun sujud sahwi dah selesai. Pendapat Ibnu Hajar, dia kata kalau terlupa, tengok dulu masa tu panjang ke tak. Kalau setakat baru 30 saat, 40 saat, baru sangat, ataupun baru 1-2 minit, baru sangat, jadi tak terus sujud sahwi, kemudian bangun sujud, kemudian beri salam. Tapi kalau dah lama, pendapat Ibnu Hajar kata semayang sekali lagi, sebab dia dah batal, sebab dia tak ikut imam sujud sahwi tu. Okey, dua-dua pendapat ni kuat sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil pendapat mana, ambil lah. Tapi kalau ada ustaz mengajar, seorang kata batal, seorang kata tak, sebenarnya dua-dua tu betul. Apabila orang yang sembahyang, dia beri salam sebab terlupa, dan dia tak melakukan lagi perkara yang membatalkan solat dia, jadi wa alaihi sujudus sahwi, hukumnya disunatkan untuk dia sujud sahwi, selagi mana tak panjang masa dia lah.
dan dia tak perlu pun untuk takbiratul ihram balik. Dia terus kembali kepada solat. Cuma di sini ada dua pandangan lah di kalangan di antara Ibnu Hajar juga Imam Romli. Contohnya saya sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian terlupa nak sujud sahwi, beri salam dulu. Dah beri salam baru teringat tak sujud sahwi. Tapi lepas beri salam dalam beberapa saat ataupun dalam beberapa saat saya teringat tak buat sujud sahwi, maka saya terus sujud sahwi. Bila terus sujud sahwi, Imam Ibnu Hajar kata niat untuk kembali dalam solat. Niat untuk kembali dalam solat. Imam Romli kata tak perlulah. Tak perlu niat pun tak apa. Idza nawahu wa illam yashra' fihi. Tak perlu niat pun tak apa. Yang penting dia melaksanakan sujud sahwi, automatik dia telah kembali dalam solat dia. Itu pendapat Imam Romli lah. Pendapat Ibnu Hajar dia kata perlu niat. Letakkan dahi ke sejadah tu niat untuk kembali ke dalam solat. Sebenarnya tak perlu. Imam Romli kata tak perlu niat pun tak apa, memang automatik kembali dalam solat. Cuma tuan-tuan perlu ingatlah, macam saya bagi tahu tadi, bila dah kembali dalam solat, kalau terkentut ke apa, bukan sujud sahwi itu batal, sembahyang itu batal. Kena sembahyang sekali lagi. Disunatkan bagi makmum untuk sujud sahwi sekiranya imam tersebut melakukan perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Macam saya bagi tahu awal-awal tadilah, bila imam tak buat tahiyat awal, tak buat doa kunut, disunatkan bagi makmum untuk sujud sahwi walaupun imam tak buat. Walaupun selepas salam. Contohnya imam beri salam, dia beri salam, kemudian dia teringat, makmum dia teringat, tak sujud sahwi tadi, sepatutnya sunat sujud sahwi, dia sujud sahwi, itu pun masih disunatkan lagi. Tapi disunatkan tersebut adalah selepas daripada imam beri salam. Jangan imam tak beri salam, makmum sujud dulu. Itu tidak dibenarkan lah. Contoh imam tak buat tahiyat awal, imam ketika sedang tahiyat akhir, makmum dah habis tahiyat akhir lah, makmum sujud dulu. Itu tidak dibenarkan. Dia kena imam beri salam dulu. Kalau imam tak nak sujud sahwi lah, imam beri salam dulu, baru disunatkan makmum untuk sujud sahwi selepas imam beri salam. Sebab imam tak nak buat, sama ada imam terlupa ke ataupun memang sengaja dia tak nak buat. Batal apa? Yang tadi imam belum bagi salam, dia dah sujud dulu, itu batal lah. Batal sebab dia tidak mengikut imam. Dia buat satu perkara bercanggahan dengan imam. Okey. Kalau imam beri salam terlupa, disunatkan bagi makmum untuk sujud. Ini sama macam tadi ya. Kalau orang yang masbuk bagaimana? Yalzam al-ma'mum mutaba'atuhu walau masbuqan qama liyutimma ma alaih. Bagaimana kalau imam dia dah beri salam dah, orang yang masbuk dah berdiri dah, imam beri salam, kalau kita muafiq tak apa, tak ada masalah. Kalau kita masbuk, kita dah berdiri dah, kita ingatkan imam dah selesai beri salam, kita tengok imam sujud lepas beri salam. Orang yang masbuk dah berdiri tadi, adakah dia perlu teruskan sembahyang macam biasa, selesaikan bilangan yang dia masbuk tadi, ataupun dia kembali sujud bersama dengan imam? Ulama menyatakan wajib bagi makmum ikut imam walaupun dia masbuk. Walaupun dia masbuk, dia telah berdiri, hukumnya wajib untuk dia sujud sahwi bersama dengan imam. Cuma ada satu pandangan Abi Makhramah dalam mazhab Syafi'i, di sana menyatakan tak wajib duduklah.
tidak wajib duduk. Sebab apa tak wajib duduk? Kerana dia dah berdiri dah. Imam dah beri salam, sudah selesai dah. Tak perlu ikut imam lagi dah. Tapi pendapat yang kuatnya dalam Bughyatul Mustarsyidin, dia menyatakan makmum wajib kena ikut imam. Walaupun dia masbuk, dia dah berdiri rakaat yang berikutnya, imam dah beri salam dah. Kemudian imam sujud, makmum tadi hukumnya wajib dia sujud sujud bersama dengan imam, kemudian dia bangun baliklah selepas imam beri salam. Kalau kita tahu yang imam tu lain mazhab, kita mazhab lain kan, tapi kita masbuk, habis kita dah berdiri dah tu, maksudnya dan memang imam tu memang dia punya keadaan dia kan. Tak, dia selalu kalau mazhab lain lah. Kalau mazhab lain, dia akan beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia akan terus sujud. Selalu dia terus sujud. Kadang-kadang kita tak sempat. Sebab itu disunatkan orang yang masbuk, dia tak berdiri lagi, melainkan selepas daripada salam kedua imam. Dah selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua imam selesai, baru disunatkan makmum berdiri untuk selesaikan bilangan rakaat yang dia masbuk tadilah. Tapi selalunya kalau imam mazhab lain, selepas daripada beri salam kedua, terus dia sujud. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, selalu dia akan terus sujud. Dalam kalau orang yang masbuk berdiri sebelum imam selesai Assalamualaikum rakaat yang pertama, maka tak sah sembahyang dia. Dia tak sah berdiri dia tu. Berdiri dia tak sah. Dia kena duduk balik. Sebab syarat untuk makmum bangun paling kurang selesai salam pertama imam. Sama ada Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Yang penting imam dah sebut kum pada salam yang pertama. Sama juga makmum yang tak masbuk pun, kalau imam tak Assalamualaikum, imam baru makmum pun Assalamualaikum sekali, tak sah salam makmum tu. Dia kena sampai kum imam. Kum yang pertama lah Assalamualaikum, kemudian baru makmum beri salam boleh. Tapi yang disunatkan adalah selesai imam salam yang kedua, barulah disunatkan bagi makmum, tak kira yang masbuk ataupun muwafiq. Yang muwafiq baru start beri salam. Imam dah salam yang kedua, dia baru start nak beri salam yang pertama. Manakala orang yang masbuk tadi baru nak bangun ke rakaat yang berikutnya, yang dia masbuk tadi. Melainkan sekiranya makmum tadi dia tahu kesalahan imam, yang menyebabkan kena sujud sahwi, ataupun dia berdiri, dia bangun, ataupun dia beri salam dengan sengaja, memang dia tak nak sujud sahwi, dia beri salam dengan sengaja, maka tak wajib mengikut imam. Kalau imam sujud, ni macam yang awal-awal yang kita bincang tadilah, kalau dia sengaja beri salam sedangkan dia tahu disunatkan makmum sujud sahwi, ataupun dia bangun, dia sebenarnya dia tahu kena sujud sahwi, makmum tahu, tapi makmum tadi sengaja bangun orang yang masbuk lah ni. Orang masbuk memang tak perlu sujud sahwi pun, sebab sujud sahwi dia hujung last sekali. Disunatkan bagi orang yang masbuk untuk mengulangi sujud sahwi sekali lagi. Kalau imam buat sujud sahwi, dia ikut juga sujud sahwi wajib, kemudian dia bangun sambung rakaat yang berikut yang dia masbuk tadi, dan disunatkan dia buat sujud sahwi sekali lagi. Begitu juga orang yang makmum yang lain yang masbuk ikut dia, makmum tersebut pun disunatkan sujud sahwi juga. Sebab yang saya bagi tahu tadi lah, bila mana sujud sahwi ni disunatkan kepada imam, dan dia akan berjangkit kepada makmum, dan berjangkit kepada makmum yang berikutnya. Makmum, kalau ada makmum baru ikut, makmum tu pun disunatkan sujud sahwi juga. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya. Imam tu dah bagi salam. Itu dia sujud sekali. Kan? Lepas dia sujud sekali, perlu dia beri salam sekali.
Beri salam sekali lagi mesti wajib. Kalau dia dah beri salam, apa dia, makmum ke imam? Imam beri salam, lepas tu dia sujud. Dia beri salam sebab apa? Sebab dia terlupa. Dia bagi salam, lepas tu boleh ingat sujud sekali. Bila dia sujud sahwi, wajib dia beri salam sekali lagi. Sembahyang seorang pun dia sujud kan? Sembahyang seorang pun sama. Okey. Ada apa soalan lagi? Kalau makmum sengaja tak nak ikut imam dalam sujud sahwi, hukumnya batal lah. Ini bila makmum tak niat mufaraqah sebelum sujud imam. Mana imam kena niat mufaraqah, makmum kena niat mufaraqah sebelum imam sujud. Mana imam nak sujud, sebelum imam letak dahi di atas dekat lantai, sebelum dia letak dahi, makmum niat mufaraqah. Sebab dia tak nak ikut imam. Dan batal solat makmum bila mana turunnya imam untuk sujud, dan sekiranya makmum memang niat tak nak ikut imam, tak nak sujud bersama dengan imam, maka imam sujud, hukumnya adalah batal sembahyang makmum. Sebab dia memang niat tak nak ikut imam. Sebab ikut imam hukumnya wajib. Ikut imam. Dia mufaraqah tak apalah. Dia mufaraqah. Mufaraqah sebelum imam sujud. Kalau imam dah sujud, baru niat mufaraqah. Boleh juga kalau selepas imam sujud niat mufaraqah. Cuma waktu tersebut tu wajib sebenarnya. Waktu tersebut hukumnya wajib. Sebab imam dah sujud sahwi lah. Jadi hukumnya dia wajib. Dia wajib sujud sekali dengan imam. Kalau nak niat mufaraqah, sepatutnya niat sebelum imam sujud. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dia imam sujud pun sahwi, imam sujud sahwi, kalau dia niat mufaraqah pun masih dikira sah sebenarnya. Sebab dia tak ada, sebab dia niat mufaraqah, dia niat tak nak ikut, cuma sedikitlah. Sepatutnya dia niat mufaraqah tu bila selepas imam sujud. Bila selepas imam sujud, mana dia kena sujud sekali dengan imam tu. Sebab dia niat mufaraqah selepas daripada imam sujud. Sepatutnya dia kena niat sebelum. Jadi maksudnya kalau nak niat mufaraqah, niat sebelum daripada imam sujud. Kalau imam dah sujud, hukumnya dia wajib ikut imam. Kalau dia niat mufaraqah pun memang dia kena sujud juga. Sebab imam telah sujud. Okey. Cukup sekadar tu lah. Orang yang masbuk sama juga hukumnya. Kalau dia sebenarnya orang yang masbuk ni, kalau dia tak nak sujud bersama dengan imam, batal sembahyang dia. Sebab dia kena, walaupun dia dah bangun, dia hukumnya wajib untuk dia sujud sahwi bersama dengan imam. Walaupun imam dah beri salam tadi, dia sujud wajib. Tapi kalau dia terlupa tak apa, tidak batal. Tidak batal sembahyang makmum kalau terlupalah. Wa yasqutu anhu wujubus sujud in istamarra fi sahwi hatta faraq. Sampai dia tak tahu, sampai kesudah makmum yang masbuk dia tak tahu imam sujud sahwi, itu tak apa. Sama ada makmum tu buta, kata makmum tu jauh sangat daripada imam, jadi dia tak tahu imam sedang sujud sahwi, dia tak tahu. Dan bila dia tak tahu, sampai kesudah dia tak tahu, maka sembahyang dia sah.
mengenai dengan sembahyang apa pun ada sujud sahwi. Sembahyang sunat pun ada sujud sahwi. Kalau kita contohnya sembahyang Jumaat lagilah, sembahyang fardu. Sembahyang sunat pun ada. Kalau kita sembahyang, contohlah kalau kita sembahyang sunat, kemudian kita baca Fatihah ketika sujud sunat, sujud sahwi. Atau kita terbaca tahiyat ketika mana kita qiyam, sunat, sujud sahwi juga. Melainkan solat mayat, itu memang tak ada sujud sahwi lah, sebab dia memang tak ada sujud. Sujud tilawah pun ada. Sujud tilawah, kalau kita sujud tilawah pun ada juga. Ada juga sujud sahwi. Contohnya kalau imam tersilap ke, bangun daripada sujud tilawah, dia duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud balik, kemudian baru dia teringat, ini bukan sujud semayang ni hanyalah sujud tilawah. Sujud yang ada gambar sujud, gambar masjid tu. Jadi sujud tu sekali je, dia sampai 2 kali sujud sebab tersalah. Bila tersalah, sunatkan sujud sahwi juga. Disunatkan sujud sahwi. Macam mana tu? Last sekali untuk apa? Bagi kalau imam sujud sahwi, orang masbuk datang, imam sedang sujud sahwi. Kalau orang masbuk yang dia baru sampai, imam sujud sahwi, maka dia angkat takbir, terus sujud bersama dengan imam lah. Terus sujud bersama imam. Kemudian di akhir semayang nanti dia kena sujud sahwi sekali lagi, sunat. Dia masbuk, dia tetap masbuk lah. Dia last sekali. Dia antara yang terlast sekali lah, sebab dia pun datang ketika imam sujud sahwi lah, dekat nak selesai semayang lah. Selepas salam pun dikira sah, sama juga, semayang jemaah sah. Sebab kalau sujud sahwi selepas daripada beri salam, dalam mazhab Syafi'i kita, dia seolah-olah imam tadi kembali dalam semayang dia. Kalau dia batal ketika sujud sahwi, semua semayang dia batal. Jadi makmum yang masbuk pun sama. Bila dia dapat sujud sahwi je, makna dia dapatlah sebahagian semayang. Makna dapat semayang berjemaah lah. Dapat semayang berjemaah. Okey, cukup sekadar itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.